Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cungkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak doakan agar kita dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini akak akan sampaikan sebuah kisah seram, di mana kisah seram tersebut mengenai kubur mati terbunuh. Di mana kisah seram tersebut bertajuk kubur mati terbunuh. Apa yang ingin akak sampaikan? Jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kisah ni menceritakan tentang seorang pemuda yang tinggal di sebuah kampung tau. Pemuda ni dikenali sebagai Maskon. Maskon ni pula sebenarnya dia dah patah hati, dalam erti kata lain, dia dah kecewa dengan orang-orang sekeliling dia. Mana tak kecewanya korang? Segelintir penduduk kampung ni sentiasa memandang rendah tau pada diri dia. Maskon dia tekad, dia nak merantau jauh daripada kampung tu. Dia tak nak stay dekat kampung tu. Dia rasa kalau dia terus stay dekat kampung tu, pada waktu tu dia hanya akan sakitkan lagi hati dia. Segala pesanan alang sitam dia simpan baik-baik dalam diri dia, dalam hati dia. Maskon dia akan usaha tau, dia tekad, dia nak usaha, dia nak penuhi impian dia. Dia dah tak nak dipandang rendah lagi selepas ni. Terlalu lama si Maskon ni dia merasakan diri dia ni dipandang rendah oleh masyarakat kampung tau. Disebabkan kemiskinan dia, dengan paras rupa dia yang hodoh, dengan kulit dia pula yang hitam. Jadi dia betul-betul rasa down. Di sebalik kekurangan pada diri dia, dia tak mampu lagi nak sorok perasaan dia kepada seorang gadis yang bernama Mahawa. Gadis tu tinggal sekampung je dengan dia. Setiap kali dia cuba juga nak senyum masa bertemu dengan Mahawa kan, macam nak memikat Mahawa, anak gadis Pak Buyung tu, time tu lah dia cepat-cepat memalingkan muka dia. Memang nampak sangat Mahawa tu tak suka. Maskon ni rasa diri dia macam sampah, tak dipedulikan. Lepas tu diberikan lemparan wajah yang memang tak nakkan dia, tak sukakan dia. Macam tu lah. Dia rasa sangat-sangat rendah diri. Dia tundukkan muka dia tu, tanda dia rendah diri tau. Tak cukup dengan sikap Mahawa tu, dia rasa semakin terhina dengan ejekan Kaha, seorang penduduk kampung yang memang tampan dekat kampung tu. Cerminlah muka kau tu dulu. Ada hati nak mengorat Mahawa. Kaha dia mentertawakan Maskon masa tu. Lama tau korang Maskon memendam perasaan. Diri dia terlalu hina dipandang oleh masyarakat kampung. Jadi buat apa dia nak stay kat situ? Dia kalau boleh kan, dia nak jadi kaya. Kalau boleh lah. Tapi macam mana? Dia kalau boleh dia nak jadi tampan. Tapi macam mana? Dia tanya pada diri dia. Kalau dia kaya, dah tentu orang kampung tak berani nak hina dia. Dia tak akan mengejek tau kalau Maskon ni cuba untuk memikat Mahawa. Jadi Kaha kena reda lah. Bila Maskon ni kononnya lah, dia anggarkan diri tu handsome, lepas tu dia boleh pikat Mahawa ni. Masa tu Kaha dah tak boleh nak kata apalah kan. Gadis tu juga mungkin tak akan tolak pada diri Maskon ni bila Maskon tu pikat dia. Kalau dia kaya lah, kalau dia mempunyai paras rupa yang tampan, itulah apa yang dia fikirkan. Kalau orang kata kita tak boleh hidup dengan perkataan kalau tau. Macam kita ni mengharapkan sesuatu tanpa usaha. Perasaan marah Maskon ni menjadi dendam dalam diri Maskon. Malah dendam tu makin menyala-nyala tau dalam dada Maskon ni. Kadang-kadang dia disindir oleh mak dia, Mak Jeton. Sebab apa?
Sebab dia selalu mengelamun. Itulah Kak cakap jangan guna perkataan kalau. Jangan berangan-angan, Mas Kon. Kata Mak Jeton, asyik berangan-angan semua kerja tak jadi. Perut lapar tu tak boleh kenyang dengan angan-angan je. Bebelan mak dia ni bagaikan terus menghiris, menusuk ke dalam hati Mas Kon. Kadang-kadang dia menangis tau. Menangis sendirian. Kenapalah nasib dia ni tak sebaik adik dia, Joha. Adik dia ni dilahirkan sebagai anak muda yang tampan, segak. Tak berani pula nak mengejek adik dia ni, Joha. Malah Mahawa pun boleh dikatakan sangat mesra bila berbual dengan Joha. Perasaan cemburu sering menghantui jiwa Mas Kon. Dia tahu sebabkan muka dia hodoh, kulit dia hitam, badan dia pula kurus melengkung. Itulah puncanya menyebabkan masyarakat kampung tu pandang hina kepada dia. Dia dah tak percaya tau dengan kata-kata Joha yang memujuk dia. Kononnya lah mengatakan bahawa semua tu hanya perasaan dia je. Perasaan dia semata-mata. Orang tak memandang paras rupa atau harta benda kita, bang. Jelas Joha. Sebaliknya, Orang memandang perangai kita. Kalau abang tak boleh ditegur orang, mudah tersinggung bila dinasihatkan orang, cepat pula marah kalau ada yang tak kena. Lepas tu abang cepat ambil hati. Tentulah orang tak mahu berbaik-baik dengan kita, bang. tegas Joha mengingatkan kepada Mas Kon. Tapi kata-kata Joha tu tak beri kesan tau kepada Mas Kon ni. Dia tetap percaya bahawa orang-orang kampung ni memandang hina, memandang rendah pada dia. Sebabkan dia miskin, sebabkan rupa paras dia hodoh. Bukan kerana sikap dia tu yang buatkan orang-orang kampung tu singgung tau. Dia fikir macam tu lah. Pada orang-orang kampung ni, sikap Mas Kon tu dikira sebagai angkuh, sombong dan tak sedar diri sendiri. Tetapi sebenarnya, seseorang yang menghadapi tekanan, bermula dari situlah Mas Kon ni dia berdamping rapat dengan Alam Sitam, seorang pendekar dan juga seorang bomoh yang terkenal yang tinggal dekat kampung tu. Dia belajarlah berbagai ilmu mempertahankan diri, ilmu kebatinan, dah lalang kenal kan. Selepas dia puas berguru dengan Alang Sitam ni, tiba-tiba pula Mak Jeton ni dia mendapati Mas Kon menghilangkan diri dari rumah. Lepas tu Mas Kon tak adalah kan. Dia tak tahu ke mana Mas Kon ni bawa diri. Alang Sitam sendiri tak tahu ke mana Mas Kon pergi. Sebab dia tak pernah memberitahu Alang Sitam ke mana tujuan hidup dia. Jadi tiba-tiba je dia menghilang. Sehingga sewaktu Mahawa ni dikahwinkan dengan Joha sekalipun, Mas Kon tetap tak balik. Malah adalah desas-desus yang mengatakan bahawa Mas Kon pergi meninggalkan kampung selepas mendengar perkabaran bahawa Mahawa, susahnya akan nak sebut, sudah dipinang tau. Apa lagi orang yang meminangnya tu adik dia sendiri. Lagilah kan, dia rasa macam kecewa sangat-sangat sebab tu bawa diri. Itu kata orang kampung. Sebenarnya Joha dengan Mak Jeton tak tahu menahu pun bahawasanya Mas Kon ni ada menaruh hati pada Mahawa tu. Dek, kerana Joha dengan Mak Jeton dia dah anggap sepi je setelah kehilangan, setelah permergian Mas Kon ni. Jadi orang-orang kampung pula dia rasakan bahawa Mas Kon ni meninggalkan kampung kerana kecewa dengan Mahawa lah yang Kak cakap tadi. Mereka mendakwa sikap Joha tu memang tak patut. Joha lebih sanggup menyahkan abang dia dari kampung sebab nak memperisterikan Mahawa. Mereka juga menuduh kasih sayang Mak Jeton kepada anak-anak ni berbelah bagi. Mak Jeton lebih sayangkan Joha daripada Mas Kon kerana keadaan diri Mas Kon yang banyak kekurangan. Macam tu lah anggapan orang kampung. Boleh tahan kan orang kampung ni? Tak lama selepas perkahwinan Mahawa dengan Joha, perempuan tu tiba-tiba jatuh sakit, tak sedarkan diri tau. Tiba-tiba je. Tak tahulah kenapa dia jatuh sakit. Sakit dia tu bukan sakit yang merengek-rengek apa semua, tapi sakit yang memang tak
tak bergerak langsung. Kelang kabutlah keluarga Johar dengan keluarga Mahawar ni dengan berita yang tak diingini tu. Panggillah Alang Sitam. Pak Buyung dia memerintahkan Johar panggilkan Alang Sitam untuk tengokkan anak dia. Pak Buyung dia jadi cemas tau dengan kejadian yang tak diduga tu. Dia mulalah nak syakkan bahawa itu perbuatan Abang Johar sendiri, Maskon. Sebab Maskon pernah mengingatkan dia lebih baik putih tulang tau daripada putih mata. Tapi Pak Buyung tak mendugalah bahawa Maskon sanggup melakukan semua tu setelah Mahawar menjadi adik ipar dia sendiri. Teka-teki mula bermain tau dalam fikiran Pak Buyung ni. Macam-macam dia fikir entah apa-apa. Kalau benarlah itu perbuatan Maskon, dia lebih rela lah Mahawar tu berpisah je dari Johar tu. Cerai aja. Senang kan? Selama ni Pak Buyung tahu mengenai diri Maskon yang banyak belajar dari Alang Sitam. Tapi kalaulah benar Maskon dia nak pikat Mahawar secara paksa, tentulah dia dah boleh gunakan ilmu guna-guna tau. Tentulah Alang Sitam juga menurunkan ilmu guna-guna tu kepada Maskon. Dah datang ke Alang Sitam? Tanya Pak Buyung bila dia tengok Johar ni tu gopoh-gopoh menungkat basikal dekat tengah halaman rumah. Sekejap lagi. Jawab Johar sambil terkejar-kejar naik ke atas rumah. Kenapa tak datang bersama dengan dia sekali? Pak Buyung tak sabar tau. Tak sabar menantikan Alang Sitam segera datang ke rumah tu. Kalau ya pun, sabarlah besan. Sahut Mak Jetun, dia mengingat kepada Pak Buyung ni janganlah kelam kabut sangat. Eloklah kita jangan cemas. Nanti ada yang sakit belum tentu khabar. Kita pula yang terlantar. Sebuah kampung pula yang gempar. Kata Pak Buyung sambil dia perhatikan jugalah dari jauh di sebalik beluka dekat kawasan rumah tu. Kalau-kalaulah Alang Sitam tu tiba-tiba pula muncul. Dia tak sabar sebenarnya. Manalah Alang Sitam ni? Selepas maghrib rupanya barulah Alang Sitam datang. Lepas tu dia pemulakanlah bakarkan kemenyan. Segala permintaan Alang Sitam ni yang diberitahu kepada Johar ni, semua Johar dah settlekan. Dia dah sediakan semua. Ni kena sihir tanah orang mati terbunuh ni. Kata Alang Sitam, semasa mula dia sambil-sambil lah dia potong 5, 7 jenis macam tu lah. Siapa yang buat? Cepat-cepat Pak Buyung menyoal balik tau. Adat orang berdukun. Memang tak boleh cakap, nanti memfitnah pula. Jawab Alang Sitam sambil senyum je. Tapi Pak Buyung dia tak puas hati. Dia tetap juga mengesyaki semua tu angkara perbuatan Maskon. Dia yakin itu perbuatan Maskon. Ni kerja Maskon. Baik Alang Sitam cakap, ya atau tidak? Tuduh Pak Buyung tanpa rasa bersalah. Saya tak tahu. Jawab Alang Sitam tergamam dengan tuduhan Pak Buyung tu. Tentu ini kerja Maskon. Pak Buyung dah tak senang duduk dah. Mulut dia tu tak henti-henti menuduh. Sabarlah dulu besan. Mak Jetun mencelah lagi. Tersinggung juga dia dengan tuduhan Pak Buyung kepada anak adiknya tu Maskon. Kalau Maskon menganiaya Mahawar, samalah juga seperti dia menganiaya Johar juga. Dia percaya takkan Maskon tergamak buat semua tu. Tapi sejak 3 tahun Maskon menghilangkan diri dari kampung ni, tentu dia tak mengetahui bahawa Mahawar dah berkahwin dengan adik dia. Dah jadi adik ipar dia. Tak. Saya percaya. Tentu ni kerja Maskon. Dia tak tahu Mahawar ni dah jadi adik ipar dia. Dia ingat Mahawar ni masih belum nikah lagi ni. Sebab tu dia buat kerja macam ni. Semudah tu je Pak Buyung menuduh lagi tau. Kalau Maskon, takkan dia nak tunggu sampai 3 tahun. Tentu masa dia meninggalkan kampung dulu lagi dah. Dia dah buat. Kata Alang Sitam sambil dia rasa kesal dengan tuduhan tersebut. Dengan penerangan Alang Sitam tu, legalah sikit hati Mak Jetun kan. Pak Buyung dia tak lagi berani menuduh
sebab Alang Sitam dah menafikan bahawasanya itu perbuatan daripada Maskon. Tapi siapa yang punya angkara? Mahawa masih juga terlentang dekat tengah rumah, tak sedarkan diri. 3 hari tau, Mahawa dalam keadaan tak sedarkan diri. Tiba-tiba muncul pula Maskon dekat kampung tu. Bila diberitahu kejadian yang menimpa keluarga dia, Maskon dia senyum je. Senyum je. Sikap Maskon ni membuatkan Pak Buyung mula mengesyaki sesuatu. Dia mula tak percaya lagi kata-kata Alang Sitam yang mempertahankan Maskon. Ini semua kerja kau, kan? Kerja kau. Jerkah Pak Buyung, dia dah tak dapat menahan kesabaran dia. Beberapa orang cuba tahan badan Pak Buyung ni supaya tak melakukan tindakan yang terburu-buru tak. Maskon dia hanya tunduk je. Dia tak cakap apa-apa. Pak Buyung dalam keadaan marah terlepas dari pegangan orang masa tu. Pak Buyung pun dia terus menerpa ke arah Maskon. Lepas tu dia pun nak pukul lah Maskon. Sebaik je menghampiri Maskon, tiba-tiba je Pak Buyung yang terpelanting ke dinding. Maskon tak buat apa pun. Maskon stay kat situ je. Ingat Allah Pak Buyung. Suara Maskon tenang je. Ingat Allah. Maskon tetap menasihatkan Pak Buyung. Orang ramai yang ada kat situ semua terkejut tau dengan sikap Maskon. Dia dah tak lagi mudah panas baran. Bila terima kata-kata kesat macam tu, dia tetap tenang. Dia dah tak kecil hati. Sekalipun kata-kata Pak Buyung tu betul-betul menyakitkan hati dia, dia sabar. Sebaliknya Pak Buyung yang terpelanting. Lepas tu Pak Buyung dia urut-urutkan dada dia sebab masa tu dia terasa sakit, rasa mengah kan. Istighfar dan ingatkan Allah, kata Maskon. Tapi Pak Buyung ni dia masih lagi rasa sakit, rasa derita kesakitan. Sebenarnya semua orang ni melihat bahawa Maskon tak bergerak langsung dari tempat duduk dia. Hanya Pak Buyung je yang terpelanting, bagaikan ditolak lah dengan kuat. Padahal Maskon tak buat apa-apa pun. Baca istighfar banyak-banyak, ingatkan Allah, kata Maskon lagi. Steady je, lembut je. Pak Buyung dia ikut arahan Maskon. Dia masih lagi mengurut-ngurut dada dia. Lepas tu Maskon dia duduk daripada tempat duduk. Dia meniup Pak Buyung. Lepas tu dia tiup pada tapak tangan dia. Dia ada baca lah ayat suci Al-Quran. Dia tiup macam tu. Lepas tu dia sapu-sapukan kepada dada Pak Buyung. Lepas tu lepas disapukan apa yang ditiup tu, Pak Buyung dia rasa lega. Dia rasa tenang, lapang macam tu lah. Sakit dia pun macam kurang. Tapi dia agak masih termengah-mengah lagi lah. Maklumlah kan, usia dah tua kan. Okey, selepas kejadian tu, orang yang ada kat situ diceritakan semua apa yang terjadi pada Maskon ni. Maksudnya apa yang terjadi kepada Mahawa diceritakan balik kepada Maskon. Mereka sedar bahawa Maskon yang di hadapan mereka sekarang ni bukan lagi Maskon yang 3 tahun yang dulu. Perkara Mahawa ni, tunggulah sampai guru saya Alang Sitam datang, kata Maskon perlahan dan tenang. Apabila Alang Sitam datang untuk mengubat Mahawa ni, cepat-cepat Maskon dia turun ke halaman rumah. Dia sambutnya Alang Sitam ni. Lepas tu Maskon dia membongkokkan tangan dia, dia cium tangan Alang Sitam. Dia hormat sebab guru dia kan. Lepas tu mereka sama-sama naik semula ke rumah. Maskon dah ada. Biarlah dia sendiri yang mengubati adik iparnya tu, kata Alang Sitam. Dulu dia murid saya, tapi sekarang dia dah lebih dari saya. Dia dah dapat yang lebih tinggi dari saya. Jelas Alang Sitam ni sambil menepuk-nepuk lah bahu Maskon masa tu. Malu jugalah Maskon, dia rasa segan kan. Tapi Pak Lang yang menunjukkan semuanya kepada saya. Semuanya adalah kuasa Allah. Sahut Maskon tenang je. Pak Lang yang menyuruh saya ke sana. Jelas dia lagi. Ke mana? Tanya orang-orang yang berkumpul kat situlah. Ke Sumatera, kata Alang Sitam mencelah. Dia belajar pondok dekat sana. Kata Alang Sitam lagi untuk fahamkan kepada semua. Jauh dia merantau. Patutlah banyak pengalaman dia. Kata Pak Buyung sambil dah menitis dah air mata dia. Dia rasa terharu, dia rasa bersalah kan. Lepas tu Pak Buyung sendiri dia minta Maskon ni tolonglah ubat
kan kepada Mahawa ni, tolonglah pulihkan Mahawa ni. Johar pun dia merayu juga pada abang dia ni, tolonglah pulihkan Mahawa kan. Setelah minta izin dengan Alang Sitam, Maskon pun duduk dekat kepala Mahawa. Dia pun membaca 6 ayat terakhir dari surah Yasin dengan jelas didengar oleh semua orang yang berada dekat situ. Selepas tu disambung dengan ayat kursi. Maskon terus membaca beberapa lagi ayat yang terdapat dari pelbagai surah di dalam Al-Quran. Tiba-tiba tubuh Mahawa ni bergerak tau. Dia menggeliat sambil merengek kesakitan macam tu. Celaka kau Pak Kiai. Pekik Mahawa. Mengapa kau datang sini? Kau nak bakar angus semua tempat aku ya? Dia mula meronta-ronta. Beberapa orang terpaksa memegang Mahawa ni tau, sebab Mahawa dah semakin lasak meronta. Bukan aku yang bakar, tapi ayat-ayat Allah, sahut Maskon. Kalau kau tahan dengan ayat-ayat Allah, tunggulah. Kalau tak, kau mesti pergi dan tinggalkan perempuan ni, kata Maskon. Tidak, balas roh gaib yang sudah meresap dalam tubuh Mahawa. Aku diupah supaya membunuh perempuan ni. Kau tahu Pak Kiai? Kata dia berkeras. Orang-orang yang mendengar kata-kata tu jadi cemas tau. Tapi mereka bersyukur sebab segala rahsia yang menimpa keluarga Mahawa ni hampir dapat dibongkarkan. Mahawa yang selama 3 hari terlentang tak bergerak tu dah boleh meronta-ronta, dah boleh melawan. Kalau kau tak mahu pergi, aku azankan. Maskon macam memberi amaran. Jangan! Mahawa menangis terisak-isak tau. Maskon dia tak peduli. Dia terus je azan dekat telinga kanan Mahawa. Ketika tu, Mahawa dia berhempas pulas nak melarikan diri. Tapi Maskon terus juga azan berulang kali. Cara Maskon mengubati Mahawa ni menghairankan orang-orang kampung tau. Dia tak menggunakan dapur berasap, dia tak gunakan kemenyan, tak menggunakan alat-alat atau ubat yang tak ada apa-apa perkakas macam itulah. Dia hanya membacakan ayat-ayat suci yang dipetik dari Al-Quran. Alang Sitam pula tak membantah tau cara perbuatan yang dilakukan oleh Maskon. Itulah cara yang betul, kata Alang Sitam. Dia bisikkan kepada Johar sebab dia tengok Johar ni macam confused pada kan. Yang aku buat selama hari ni hanya sebagai ikutan je. Kalau aku tak buat macam tu, nanti orang tak yakin pula. Sebab selama ni mereka tengok cara orang berubat macam tu kan. Kata dia lagi tau. Alang Sitam lah, dia cakap lagi kat Johar macam tu kan. Mahawa yang tak sedar selama 3 hari tu dah bertukar jadi garang. Lepas tu meronta-ronta pula nak lepaskan diri. Tapi beberapa orang memegang dia erat tau. Selama 3 hari sebelum ni dia hanya terbujur macam mayat. Tapi selepas diobat oleh Maskon, dia jadi semakin kuat bertindak. Kalau kau tak mahu tinggalkan perempuan ni, aku serbu tempat kau, kata Maskon memberi amaran. Lepas tu Maskon dia terus pergi ambil wuduk. Kemudian dia lakukan sembahyang sunat 2 rakaat. Lepas tu dia berbaring jauh sikit daripada Mahawa. Lepas tu dia pesan dekat orang-orang yang pegang Mahawa tu lah, supaya jangan benarkan Mahawa sentuh diri dia sewaktu dia tidur. Macam tu lah. Selepas Maskon tu kelihatan macam tidur kan, keadaan Mahawa tu semakin garang. Dia meronta-ronta lah dengan kuat sambil mekik, sambil minta tolong. Tolong, lepaskan. Tapi Alang Sitam yang berada dekat situ mengingatkan mereka supaya jangan tunduk kepada rayuan Mahawa, apa yang Mahawa nak. Lepas tu yang merayu tu bukan Mahawa tapi setan, jelas Alang Sitam. Ketika tu orang melihat Maskon tertidur, tapi sebenarnya Maskon dah keluar tau mencari punca yang menyebabkan Mahawa sakit. Hanya tubuh Maskon je yang berada dekat situ nampak macam tidur. Tapi semangatnya Maskon tu dah terbang mencari musuh adik dia. Maskon sampai pada sebuah kubur orang mati akibat kemalangan kereta.
Dia melihat seorang pemuda sedang menggali kubur tersebut waktu tengah malam. Setelah dapat digali, pemuda tu mengambil sekepal tanah dari bawah kepala mayat tersebut tau. Dia juga mengoyakkan kain kapan mayat kira-kira 1 kaki persegi. Itulah apa yang dapat dilihat. Setelah semuanya diperolehi, pemuda tu dia kambus balik semula kubur tersebut. Dia bawa tanah yang dikepal tu bersama dengan cebisan kain kapan kepada seorang lelaki tua yang tinggal di sebuah pondok tau. Lelaki tu dipenuhi dengan tangkal azimat di seluruh tubuh badan dia. Lelaki tua tu membentuk tanah yang diambil dari kepala mayat menjadi seperti patung orang. Lepas tu dia bungkuskan tangan. Lepas tu dia bungkuslah tangan tu dengan kain kapan. Lepas tu dia cucuk-cucukkan jarum ke arah kepala patung tu. Lepas tu dia kemenyankan patung tu. Patung yang dah dikapankan tu dipuja dengan jampi serapah. Lalu diletakkan di sebuah busuk yang jauh dari tempat orang ramai. Tak ada orang pun yang akan tahu dekat busuk tu tau. Ni kerja kamu ke setan? Jerkah Maskon. Celaka kau Pak Kiai. Buat apa kau datang ke sini? Lelaki tu kelihatan sangat marah. Tapi orang ramai yang ada dekat rumah Pak Buyung ni, ni kisah Pak Buyung ni, dia tak dengar tau kata-kata daripada Maskon ni. Mereka hanya mendengar suara lelaki tua tu melalui pekikan dan jeritan Mahawa. Masa tu Mahawa lah yang berkata-kata, "Tinggalkan perempuan tu." Maskon menuding jari ke arah anak patung yang terletak di atas busuk. Tidak, aku sayang padanya. Aku sayangkan perempuan ni. Sahut lelaki tu. "Kau setan. Ilmu kau takkan mengatasi ilmu manusia." Maskon terus mengancam. Pak Kiai, jangan ganggu aku. Lelaki tua tu semakin marah. "Aku tak ganggu kau kalau kau tinggalkan perempuan ni," kata Maskon dengan tegas dan lebih tegas. Mana boleh? Aku diupah supaya jaga perempuan ni. Dia cuba nak berdalih tau. Setan memang selalu mungkir janji. Apa salahnya kau tinggalkan? Peduli apa dengan upah tu? Kalau tak, aku akan bakar kau dengan peti kalimat Allah. Tegas Maskon lagi. Tolong Pak Kiai, jangan bakar aku. Tolong Pak Kiai. Tak tahan panasnya Pak Kiai, tolong. Lelaki tu tahu pula dia merayu masa tu. Ingat setan, roh manusia boleh membesar dengan tak ada batasan. Sedangkan roh kamu membesar ada batasnya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Suara Maskon bergema hingga bergegar sekeliling pondok orang tua tu. Cukup Pak Kiai, cukup. Tak tahan aku. Lolongan lelaki tu bergetar. Lolongan tu berjelma dalam tubuh Mahawa yang meronta-ronta kesakitan di rumah Pak Buyung. Cukuplah Pak Kiai, cukup. Sekarang pergi. Pergi tinggalkan perempuan ni, atau aku akan hancurkan kamu. Maskon semakin mengancam. Aku sayang pada perempuan ni Pak Kiai. Aku disuruh jaga perempuan ni sampai mati. Sahut si iblis setan ni mengintih-intih tau. Allah yang menentukan hidup mati perempuan ni, bukan kau. Suaranya terus bergema mengancam pondok lelaki tersebut. Tubuh Maskon menjadi besar berlipat ganda yang tak boleh dikalahkan oleh syaitan dan iblis lagi. Lelaki tu menjerit kesakitan. Dia menerpa ke arah pemuda yang minta pertolongan daripada dia. Dia cuba nak berlindung di sebalik pemuda tu. Tetapi dentuman peti terus menyilaukan kilat. Menyambarnya setiap kali Maskon membaca ayat-ayat Al-Quran. Tolong Pak Kiai, tolong Pak Kiai. Jerit lelaki tua tu merayu dan merintih. Jeritan tu menjelma dalam tubuh Mahawa sampailah dapat didengar oleh semua yang ada menunggu Mahawa di rumah Pak Buyung. Maskon terus bacakan ayat-ayat Al-Quran. Dia tak nak lagi berunding dengan lelaki tu. Dia nampak lelaki tu lari sambil menarik pemuda yang menggali kubur sebelumnya tu. Mereka berdua sama-sama lari ke arah kubur tu semula. Peti terus memancam menyinggahi ke arah mereka berdua tau.
Lelaki tu tenggelam ke dalam kubur. Manakala pemuda yang bersama dengan dia tu menggelubur, tak dapat bergerak langsung. Dah stop, tak bergerak dah. Laungan Mahawa juga jadi sangat lemah. Tak lama lepas tu, Mahawa dia buka mata, dia minta air nak minum. Masa tu Maskon dia bangun daripada tidur dia. Dia istighfar, banyak kali dia istighfar. Lepas tu dia bangun, terus dia pergi tunaikan sembahyang sunat taubat. Dia tak hiraukan pun pada Mahawa yang dah pulih semula tu. Selepas dia selesai menunaikan sembahyang, barulah Maskon ni pergi tanya khabar kepada Mahawa, macam mana, okey ke tak, apa semua kan. Mahawa dia masih dalam keadaan macam kebingungan, dia tak tahu apa yang berlaku. So dia bingung, dia tak dapat nak terangkan apa-apa pada masa tu. Cuma dia boleh bagi tahu dia sedang tidur atas satu busut yang dikawal oleh seorang lelaki tua. Lepas tu dia nampak seorang lelaki bertubuh besar dengan jubah putih datang ambil dia dekat busut tu. Itu je yang dia dapat terangkan. Kalau boleh, sekarang ni kita ke tanah perkuburan, kita tengok apa yang ada dekat sana. Kata Maskon kepada mereka-mereka yang ada kat situ lah, beberapa lelaki diketuai oleh Johar terus ke tanah perkuburan Pak Mahat, orang tua yang mati akibat dilanggar kereta. Ketika mereka semua sampai dekat sana, mereka menemui seorang lelaki terbaring atas kubur. Tubuh lelaki tu lebam-lebam, terbakar, seolah-olah macam dipanah peti. Mereka kenal sangat dengan mayat lelaki tu. Ternyata memang lelaki tu ialah Kahar. Orang-orang kampung dia bawa mayat Kahar balik. Mereka terpaksa terima hakikat akan kejadian tu. Maskon kembali semula ke kampung dia untuk terus menetap dekat situ. Dia mendirikan sebuah pondok untuk dijadikan sebagai surau. Dapat jugalah dia mengajar agama. Orang-orang kampung mula memanggil Maskon sebagai Pak Kiai. Dari cerita orang kampung lah, sebenarnya Pak Kiai Maskon ni selalu balik ke kampung sebelum tu. Sebab itulah dia tahu apa yang berlaku dan bencana yang menimpa adiknya tu. Sebab tu jugalah dia muncul tepat pada waktu yang paling sesuai. Selesai sudah kisah untuk kali ni. Janganlah kita mengikut sikap Pak Buyung yang pantas menuduh tanpa bukti. Tapi jadilah seperti Maskon. Perginya dia membawa diri bersama dendam, tapi pulangnya dia semula bersama keimanan. Tak salah merajuk Janganlah sampai salah tuju. Carilah orang-orang yang baik agar kita turut menjadi baik, insya-Allah. Sekian saja cerita daripada Kak. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan dekat sini, perkara yang tak elok jangan ikut. Terima kasih korang kerana stay sampai hujung. Kalau korang ada kisah-kisah untuk dikongsikan dengan Cengkeh Channel, korang boleh DM dengan Cengkeh Channel. Bye korang. Assalamualaikum. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.